Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-65 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang kita harapkan adanya manfaat, pertemuan yang adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan yang adanya sedikit sebanyak pengajaran daripada bacaan doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bagaimana suara saya pada petang ini? Adakah jelas? Jelas ke suara? Ataupun tak jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Cuba dengar daripada luar. Okey, jelas. Okey, ahlan kepada sahabat-sahabat Bazid Aziz, Nur Hayati Yahya, Aisyah Usman, Zahra Alias, M. Nasir Harun, kemudian Salabia Sa'ad, Galid Sprit, Fauzia Muhammad Yusof, Karimah binti Abu Bakar, Nurazia Mukhtar, Tuan Nur Rahim Sharif, Galid Sprit, Muhammad Nizam Rahadi, Linina Baharum, Neni Ros, Muslimah Mahmud, Kak Safia Sapian, Rosna Sharif, Zakia Muhammad Nin, Zabaria Muhammad Yusof, Fauzia Muhammad Yusof, kemudian Ummi Zayhadi, Galid Sprit, Kamaria Kamaruzzaman, dan juga Nurul Hidayat, Nurazia Mukhtar, Rosnani Kiyah, Hairina Nawawi dan juga Azimah. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Terima kasih kepada yang bersama pada petang ini. Jom, hari ini kita mula pada muka surat 120. Kita bermula daripada muka surat 120 daripada riwayat yang ke-119. Mohon sahabat-sahabat catat, kita berada pada muka surat 120 riwayat yang ke-19, masih lagi pada tajuk berkenaan tentang ucapan selepas daripada takbiratul ihram. Lalu ahlan okey. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita telah belajar 3 riwayat tentang doa iftitah. 3 riwayat tentang doa iftitah yang kita telah belajar. Yang mana riwayat pertama Allahu Akbaru kabira, satu baris. Kemudian kita belajar riwayat wajjahtu wajhi ataupun wajhiya lilladzi sebanyak sebanyak 6 baris. Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Maka kita telah belajar 3 doa ini. Lalu adakah yang telah mula amalkan? Lalu kalaulah ada yang telah mula amalkan tahniah dan tahniah, moga-moga ianya adalah bermanfaat insya-Allah. Lalu cuba untuk amalkan, walaupun mungkin satu hari satu doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ataupun riwayat wajjahtu wajhiyah, namun yang bakinya doa yang lain, moga-moga kita dapat amalkan, kerana kita tak nak belajar sekadar belajar. Kita nak belajar dan juga kita boleh bawakan dalam kehidupan. Lalu seterusnya bermula daripada riwayat 119, kemudian riwayat 121, kemudian riwayat 119 dan 121 tidak banyak bezanya. Kemudian riwayat 122. Ini adalah riwayat-riwayat yang Imam Nawawi bawakan, namun pada waktu itu ada sedikit sebanyak perbincangan mengenainya. Jom kita lihat riwayat yang ke-119. Lalu sebelum bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah
subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang kata dah mula amal, ada yang kata tengah hafal, moga Allah permudahkan. Ada yang kata insya-Allah dua baru ingat dua. Ada yang mana dah istiqamah, masya-Allah. Lalu moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu ini riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat yang berikut ini adalah antara yang diamalkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Abu Hanifah daripada riwayat yang ke-19 dan juga 121. Nah, ianya adalah lebih kurang sama. Jom kita lihat riwayat yang ke-119. Lalu pada riwayat 119, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis Aisyah. Sebelum itu kata Imam Nawawi, tetapi tidak diterjemahkan di sini. Lalu sahabat boleh tambah terjemahan ini kerana tak disebutkan di sini terjemahan tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wajaa fil babi ahadith ukhar minha. Kata Imam Nawawi, wajaa dan telah datang fil babi pada perbincangan bacaan selepas takbiratul ihram ini ahadith, hadis-hadis ukhar yang lainnya. Minha, di antara hadis-hadis yang lain itu adalah seperti berikut. Lalu mohon sahabat tambahkan terjemahan tersebut. Wajaa, dan telah datang fil babi, di dalam bab ini, iaitu bab bacaan selepas takbiratul ihram, ahadith, hadis-hadis ukhar yang lain. Minha, di antaranya adalah seperti berikut. Lalu ini tidak diterjemahkan dalam kitab ini. Yang mana sekadar diterjemahkan ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan perbahasan ini. Secara ringkas. Okey. Lalu apakah riwayat-riwayat yang lain? Lalu 3 riwayat itu adalah daripada riwayat-riwayat yang sahih. Ini adalah riwayat-riwayat yang lain yang ada sedikit sebanyak Imam Nawawi tunjukkan ada perbahasan pada sanadnya. Contohnya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis Aisyah, riwayat yang ke-119 pun termasuk dalam riwayat yang menceritakan tentang doa iftitah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, sama-sama sahabat ikut. Sama-sama sahabat ikut. Subhanakallahumma. Silakan untuk ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lagi sekali, sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apakah terjemahannya? Maka daripada riwayat Aisyah ini juga dan ini yang selalu dibaca oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Oleh Imam Abu Hanifah, mereka mentarjihkan riwayat ini. Mereka mengamalkan dengan riwayat ini. Apakah terjemahannya pada doa iftitah ini? Subhanakallahumma, subhanaka, maha suci di kau ya Allah. Allahumma, terjemahnya ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji-puji bagimu ya Allah. Seterusnya, wa tabaraka, dan maha suci di kau ya Allah. Wa tabaraka, dan maha suci ismuka, namamu ya Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu ya Allah. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali di kau. Maka ini adalah hadis riwayat Aisyah.
hadis ini dinukilkan di mana? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, oleh Abu Daud, oleh Nasai, oleh Ibnu Majah, dan juga oleh Baihaqi. Dan Imam Baihaqi menukilkan daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wada'afuh, mereka mendhaifkan riwayat ini. Lalu ini adalah riwayat berkenaan tentang doa ini. Lalu minta maaf, saya tersilap tadi. Lalu Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Minta maaf, tadi terbaca dengan seterusnya. Didhaifkan juga oleh Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi dan lain-lain. Okey, maka ini adalah satu riwayat, hadis riwayat Aisyah yang mana ada dalam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Kemudian daripada tiga ini, Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi mendhaifkan hadis riwayat Aisyah. Seterusnya, riwayat 120 adalah riwayat yang sama tetapi perawi berbeza. Riwayat 119 adalah riwayat Aisyah. Riwayat 120 adalah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di hujung tu kita boleh nampak wada'afu, kata Imam Nawawi, mereka pun mendhaifkannya. Namun kedua-dua riwayat ini yang kita nampak berkenaan tentang doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, maka Imam Nawawi menukilkan bahawa mereka, iaitu para ulama hadis, mendhaifkan riwayat ini. Namun kemudian harinya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahkan dinukilkan oleh Ibnu Allan dalam Futuhatur Rabbaniyah, pada waktu itu membawakan jawapan bagi setiap permasalahan yang dikeluarkan oleh para ulama hadis ini. Dan Imam Ibnu Hajar berkata, sekurang-kurangnya bila dilihat daripada jawapan-jawapan yang dinukilkan ini, maka riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ianya sepatutnya bertaraf hasan menurut Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Lebih kurang 2 muka surat perbincangan tersebut. Lalu Imam Ibnu Hajar ambil perawi yang didhaifkan dalam riwayat Aisyah dan juga dibawakan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dan di hujungnya kata Imam Ibnu Hajar, maka pada waktu itu sepatutnya riwayat ini di sisi Imam Tirmizi adalah bertaraf hasan. Wallahu alam. Lalu lebih kurang 2 muka surat perbincangan tersebut. Okey, lalu ini adalah riwayat 120. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah 616. Lalu hari ni saya tak boleh baca banyak sebab saya ada program dekat Rawang dan tengok tadi pun adalah jam. Minta maaf sedikit sibuk hari ni. Tadi Syama'il pun dalam kereta, Al-Azkar pun dalam kereta. InsyaAllah penerangan tentang jawapan Imam Ibnu Hajar berkenaan tentang riwayat 119 dan riwayat 120 kita cuba untuk nukilkan esok, insyaAllah. Kita cuba untuk nukilkan esok, kerana perjalanan jauh nak ke Rawang, dan ada program di sana. Lalu insyaAllah saya akan sambung esok. Dan untuk makluman, esok kita dah bermula program ambang Ramadan kita, bermula 9 pagi dengan pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan. Dengan pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan, akan ada 2 kitab ambang Ramadan ini pada program ambang Ramadan ini yang kita akan cuba untuk khatamkan, terutamanya pada bahagian puasa. Yang pertama buku Marhaban Ya Ramadan, dan esok kita akan baca lebih sedikit. Kita bermula 9 pagi mungkin sampai jam 11 dan kemudian rehat. Sambung lepas Zuhur lagi nanti saya akan maklumkan esok insya-Allah. Dan kemudian kita akan mula membaca kitab itu setiap hari insya-Allah pada jam 9 pagi sehinggalah masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah supaya kita boleh ulang kaji sedikit sebanyak daripada kita punya berkenaan tentang puasa. Lalu jemput kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan. Saya akan kongsikan juga poster. Saya dah kongsi dah sebelum ni. Saya akan kongsikan juga lagi sekali. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, kerana masih banyak lagi
ada lebih kurang 500 lebih muka surat lagi untuk kita habiskan kita Al-Azkar, dan insya-Allah kita target untuk habiskan pada hujung tahun 2021 ini. Maka kalaulah kebanyakannya dah ada, namun kalaulah ada yang nak membuat pembelian untuk rujukan, boleh tekan link di ruang komen. Dan kalaulah ada yang pada waktu itu untuk berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembelian kitab Marhaban Ya Ramadan, ambang Ramadan, maka boleh maklumkan. Mohon maaf tak sempat balik rumah lagi ni, masih lagi dalam kenderaan daripada pagi. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Walaupun tak banyak kita baca hari ini, hanya 2 riwayat. Lalu 2 riwayat tu kita dah baca. Esok saya akan nukilkan jawapan yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar pada kata-kata para ulama yang riwayat itu adalah dhaif, kerana Imam Abu Hanifah mengamalkan dengan riwayat itu. Lalu ada jawapan yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar berkenaan tentang bila digabungkan riwayat Aisyah dan juga riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri pada doa iftitah, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.